maknanya adalah sesungguhnya. Makna inna ni sesungguhnya. Jadi biasanya kalau dalam bahasa Melayu, kalau kita cakap sesungguhnya hari ni hujan lah. Macam dia punya nada dia, kita tak boleh cakap macam biasa je. Sesungguhnya something yang berat gitu. Jadi maka itulah juga cara bacaan tajwid ni sebenarnya untuk nak menyamai makna dalam makna suatu perkataan bahasa Arab tu. Sebab itu kita perlu berikan sedikit emphasis. Jadi kalau kita lihat kat bawah, buku nota tu dia cakap, stress the nun sound with gunnah, which is humming in the nose for 2 beats. And read out nun in one breath. Okay. Jadi ini menunjukkan kita kena dengungkan dia. Okay. Okay, jadi maksudnya inna, macam itu dia punya dia tu kasih 2 harakat, 2 beats. 2 beats tu maknanya ketukkan 2 kali. Macam gitu. Maknanya kita sempat nak buat inna. Okay. Kalau boleh saya nak partisipan baca. Jadi mungkin saya akan baca 2 line. Jadi saya nak dengar volunteer daripada para peserta untuk baca. Boleh Boleh tak? Jadi sambil kita praktis bacaan. Okay. Saya tak nak saya seorang lah cerita. Ada orang boleh ada yang nak boleh praktis. Okay. Baik. Jadi saya baca yang baris 3 yang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna. Dia punya nun dia ni. Ini dia. Okay, stress dia. Fatanna qaumaka. Benar. Inna alayna lal huda. Dia punya dengung lama dia sikit. Sesungguhnya atas kamilah suatu petunjuk tu. Inna alayna lal huda. Yang ni ada 2. Inna kunna mursilin. Dia punya dia tu lamakan sikit. Okay. Barisan yang ketiga. Wa inna lamuhtadun. Alaihinna min iddah. Alaihinna min iddah. Kan bezakan dia punya dengung sini dengan dengung kat sini. Ni tak berapa kita tekankan sangat. Tapi kalau mim dengan nun sabdu jumpa dalam Al-Quran mesti kena di tekanan sikit. Okay. Okay, boleh saya minta volunteer tak daripada para peserta? Zar nak start dulu Zar. Kasih semangat kat yang lain Zar. Yang mana? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Ustazah? Yang sini. Ni saya tunjuk awak, nampak tak cursor saya? Mouse saya nampak tak? Nampak. Okay. Okay, sila baca. Bismillah. Inna lamarduduna. Ustazah dengar? Boleh sekali lagi? Sekejap Dengar. Tapi repeat lagi sekali. Inna lamarduduna. Okay, nah dia panjangkan sikit. Panjangkan pasal dia ada alif. Panjang lagi Inna lamarduduna. Okay. Marduduna. Okay, jadi ada satu lagi hukum yang mungkin semua orang harus ketahui, iaitu macam dalam Al-Quran ada alif yang harus dipanjangkan, waw yang harus dipanjangkan, dengan ada ya. Okay, jadi kalau nampak huruf yang alif ni tak ada berbaris,
Waw ni pun tak ada baris. Waw tak ada baris kan, nampak kan tak ada baris. Jadi tu automatik mesti baca panjang 2 harakat, namanya mad tabi'i. Okay. Jadi macam gini juga ya. Jadi ni 3 huruf. Okay, 3 huruf. Alif, waw, ya yang tak ada baris mesti kita panjangkan. Okay. Baik, seterusnya. Tadi mana awak baca? Okay ni. Terus baca Ira. Wajan tin alfafan. Wajannatin alfafa. Sekali lagi. Wajantin alfafa. Sekali lagi baca wajan. Wajantin alfafa. Okay. Ni pun panjang Ustazah, ada alif. Dia punya na dia panjang. Ni ada alif kecil ni. Alif kecil ni panjang. Okay, dia sama juga dengan alif yang gini. Jadi kalau wajan, jadi dia kena dengung dulu nun dia. dengung dulu baru panjangkan. Punya jan dia dengung dulu. Lepas panjang betul. Wajan. Betul? Wajan. Betul. Betul. Wajan tin al. Dia tak payah dengung. Oh tak. Yang ini tak dengung. Wajan tin alfafan. Ya, wajan nanti alfafa betul. Nanti insya-Allah kita akan sampai kepada hukum tajwid yang yang baris 2 di atas ni semua. Tapi buat sementara ni oleh kerana kita ni dah terjumpa dia, cuma nak kasih satu clue je. Kalau kita nampak tanwin dia parallel, nampak tak ni parallel. Okey, ni pun parallel sama. Okey, kalau benda yang parallel ni tak payah nak dengung. Okey, tak payah kita dengungkan. Tak ada sini pula contoh yang tak parallel. Okey, tak apa. Okay, jadi ini kalau kita nampak betul-betul cantik dia punya straight line tu, maksudnya dia tak dengung. Okey. Jadi kita bacanya tak payah nak dengung, maksudnya bacanya macam biasa. Wajannatin alfafa, dengan tin dia. Okey. Right. Okay, seterusnya peserta seterusnya. Selain pada Zar. Ira. Ira boleh? Saya panggil sebut nama siapa yang saya nampak je tau. Okay, sila Ira. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Sekali lagi. Repeat 2 kali. Inna lil muttaqina mafaza. Okay. Terusnya, yang ini, yang kedua. Wa innahum la yasuddunahum. La yasuddunahum. Sekali lagi. Wa innahum la yasuddunahum. Tu awak cakap la yusud. La ya. Okay. Wa innahum la yasuddunahum. Okay, terima kasih. Okay, seterusnya, siapa nak volunteer? Seterusnya, ada tak volunteer, tak payah saya sebut nama? Nilfia nak? Okay. Okay. Yang mana? Baca Nilfia. Yang sini. Second last ni. Betul. Al-manna wa as-salwa. Tadi awak baca wa as-salwa. Tak boleh baca wa as. Should be was. Was. Dia terus masuk. Baca. Al-manna wa as-salwa. Okay. Betul. Okay, sebagai informasi, kalau biasa alif lam, huruf alif lam kat dalam satu perkataan, kalau kita dah nampak huruf ni sebenarnya huruf sod. Okay, yang kecil ni nama dia huruf sod, tapi adalah satu, kita panggil apa? Punya shortcut of wasal. Wasal tu maknanya sambung. Okay, wasal maknanya sambung, maknanya hamzah wasal ni alif yang mana dia takkan ada baris, tapi kalau kita
apa tu, dia hanya, jadi kalau untuk yang al macam gini, dia berbaris atas. Al. Al macam nak katakan ni pun al juga. Tapi oleh kerana kita sambung, jadi sod tu maksudnya wasal. Maksudnya kalau kita sambung bacaan kita, waw, ada huruf yang sebelum dia, terus kita masukkan pada sin dia. Jadi alif dia tak kita sebut. Jadi al-manna was-salwa. Manna was-salwa. Jadi awak nampak perbezaan kalau nun sabdu dengan huruf yang lain yang bersabdu. Dia tak lama seperti nun dengan mim yang bersabdu. Okey, Nifia sambung yang kedua. Innama nahnu muslihun. Okey. Baik. Seterusnya, peserta lain. Apa lagi nak cuba? Saya Ustazah. Apa tu saya? Sebut nama. Radin. Adin. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna ma'akum. Okey. Sekali lagi boleh repeat 2 kali. Okay. Inna kunna ma'akum. Okey, betul. Yang kedua. Wala yush'iranna bikum ahada. Tadi ada internet connection dia ada hilang-hilang sikit suara awak pada saya lah. Boleh repeat lagi sekali? Wala yush'iranna bikum ahada. Okay, nun dia bagus, dia yang dengung. Tapi bila awak dengungkan nun dia tu, nun dia macam jadi terpanjang sikit awak baca na dia. Wala yush'iranna bikum. Jadi dia punya dia tu yang lama. Bila sebut na dia kena pendek. Okey. Wala yush'iranna bikum ahada. Alhamdulillah, betul. Okey. Jadi inilah dia untuk nun yang bersabdu. Okey. Jadi sekarang kita pergi kepada huruf yang kedua juga yang bersabdu. Jadi mesti kita nak ingat dalam Al-Quran, 2 huruf ni kalau dia bersabdu kena tekankan, berikan reinforcement 2 harakat. Okey, mim dengan nun. Okey, sekarang mim juga. Okey. Amma. Dia punya humming dia tu lama. Stress the mim sound with gunnah. Humming in the nose for 2 beats juga. Namanya mim syaddah ataupun namanya wajibul gunnah, yang wajib kita dengarkan. With lips slightly closed and read out mim in 1 breath. Samma amin. Dia punya mulut dia kita tutup dia tu dengan humming tu yang 2 beats. Mimma nazzalna ala. Sambil kita baca, kita mesti nak ingat tentang huruf panjang-panjang ni. Kerana dalam Al-Quran paling banyak huruf alif wawiyah ni. Jadi kita mesti ada untuk suatu bacaan yang baik, kita mestilah ada a balance in kita punya reading. Balance maknanya kalau kita buat semua dua, jadi bila orang dengar tu jadi sedap. Jadi sedap bacaannya. Mimma nazzalna ala. Jadi kita lihat dalam Al-Quran, dalam bacaan, balance is maknanya kat mana-mana apa, kalau kerja mesti nak balance, kalau nak bacaan ada balance. Jadi kerana balancing ni adalah suatu perkara yang penting. Balance dia punya tune dia, balance dia punya panjang dia. Baik, okey, seterusnya siapa yang lagi belum try boleh cuba yang kedua. Siapa nak cuba? Rohaidah. Sila cuba Rohaidah. On awak punya mic saya, unmute awak Okay, Rohaidah baca. Rohaidah boleh? Okey, boleh. Boleh dengar? Boleh dah, saya dah unmute-kan awak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma man khafa. Ya, betul. Sekali lagi repeat 2 Wa kali. wa am wa amma man khafa. Okey, yang man ni tak payah nak dengung. Kita ingat clue dalam Al-Quran, kalau ada nun dia tu ada baris mati, kita tak payah perlu nak dengungkan dia. Tapi kalau nun dia tu tak ada baris mati, baru kena dengung. Senang aja clue dia macam itu. Jadi memang apa tu, kalau kita pakai Quran yang betul Rasulullah Osman ni, dia dah kasih kita clue dah. Jadi kita tak payah nak risau-risau hukum izhar ke, idgham ke. Nampak nun mati, maknanya ni tak payah dengung. Okay, betul. Selanjutnya. Mimma tashrabuna. Okey, tashra ni panjang sikit apa dia? Pasal ada waw. Sekali lagi. Sini pun panjang mimma. Mimma tashrabuna. Ya, okey, betul. Okey. Baik, seterusnya. Puan Johara. Okey. Saya unmute awak. Okey. Okey, pada yang ini Ustazah. Ya, yang sini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Amma yushrikuna. Okey. Sekali lagi, ma dia panjangkan sikit dengan Okey. ku dia panjang. Okey. Amma yushrikuna. Okey. Seterusnya. Wa anna lamma sami'na. Okey. Kita sekarang ni ada nun sabdu, kita ada mim sabdu. Okey, nun dia ada panjang, ma dia panjang, na dia panjang. Okey. Sekali lagi. Wa anna lamma sami'na. Betul Cuma saya cuma nak apa tu? Nak ulangi sekali lagi supaya lebih jelas. Wa anna lamma sami'na. Okey, jadi awak semua boleh bezakan dengung dia lain, panjang dia lain. Okey. Okey. Baik, terima kasih. Selanjutnya. Siapa lagi nak cuba? Nida. Lina. Sekejap Okey, Lina. Okey. Alaihima hummila. Okey. Nombor 2. Summa illaya marjihukum. Okey, awak punya ilaya ni macam lama sikit. Sekali lagi baca. Sekali lagi. Summa illaya. Sorry dia punya i tak join, sorry. Dia punya il pun awak panjang sangat. Okey. Summa ilayya murji'ukum. Marji'ukum. Summa Okay, saya baca sekali lagi. Nanti dia punya lagi pun internet connection awak tu macam sekejap hilang. Saya baca dulu, nanti awak cuba ikut Okey. Okay. Summa ilayya marji'ukum. Okay. Summa ilayya marji'ukum. Okay. Okay, betul. Alhamdulillah. Terima kasih. Okay, cuma kadang-kadang saya rasa saya pun terbaca ya dia tu panjang sikit. Sebenarnya ya ni tak payah nak panjang sangat. Ya dia tak panjang. Sesungguhnya summa kemudian kepada kami lah tempat kamu ilayya kepada kami. Okey, baik. Seterusnya marji'ukum siapa yang belum Linda? khairu ummatin. Siapa yang baca tu tak dengar suaranya.
Siapa yang belum lagi? Puan Masnia. Puan Masnia ada tak situ? Tak dengar. Apa ni? Rohaini. Puan Rohaini. Puan Rohaini. Ustazah, sorry, hari ni saya dengar je boleh? Okey, boleh, boleh. Terima kasih. Sama. Nur Munira. Nak baca? Ya, Ustazah. Boleh, sila. Dari alaihi. Yang sini. Khaira. Khaira ummatin ukhrijat. Munira, apa suaranya tak kuat sangat, tak dengar. Tak dengar. Kuat sikit. Khaira ummatin ukhrijat. Okey. Falamma fasala talutu. Sekali lagi yang nombor 2 ni. Falamma fasala talut. Okey. Jadi itu cara bacaannya. Okey, seterusnya. Seterusnya Mas Neza nak cuba? Mas Niza. Okay, maaf Zah, sekejap Bawah sini. Tak payah on screen Tak apa, tak apa. Tak payah. Okay, sebentar. Dengar Zah? Okey, boleh? Terang okay. Mana suara awak? Belum baca. Maaf. Okay, saya cuba Okay. Bimalkina walakinna hummilna. Okay. Bimalkina walakinna. Jadi yang kat sini, ni kita baca panjang. Yang dengungnya nun sini dengan mim kat sini. Hummilna. Boleh lagi sekali? Okay. Slow sikit motion dia. Okay. Bimalkina walakinna hummilna. Ya, okay. Betul. Seterusnya. Wa ma kanat ummuki baghiya. Okay. Yang terakhir. Siti nak cuba Siti? Bismillahirrahmanirrahim. Last one. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ. Second one. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. Okay, terima kasih. Okay, jadi dekat sini, jadi kita mesti nak ingat, jadi mim yang bersabdu, nun yang bersabdu, dekat sini pun mim bersabdu. Okay, ni semua nak kena reinforcekan. Okay, baik. Sekarang kita pergi ke muka surat yang 3, muka surat yang akhir pada hari ini. Okay, yang ini tentang apa? Sekejap kita tengok dekat bawah dia. Okay, mad asli. Okay, sekarang ni kan seperti mana yang saya beritahu bahawa dalam Al-Quran paling banyak adalah tentang panjangnya alif waw ya. Kan? Macam gini. Alif ma khalfaha. Okay, itu untuk alif. Kalau untuk waw pula, kalau untuk ya dia. Okay, ya saya nampak ya kat sini. Kafirin. Kan? Dan untuk waw, macam tak ada kat sini, ada. Butunihim. Jadi ni semua ada alif waw ya. Okey, jadi kenapa saya terangkan itu dulu? Kerana kalau alif waw ya ni dikatakan alif waw ya ni memang dia baca panjang. Tetapi kalau alif waw ya ni selepas dia bertemu dengan alif yang saya explainkan tadi ni apa? Huruf apa? Short kecil. Yang mana is the short form of wasal. Wasal maknanya sambung. Maknanya ni adalah alif yang takkan berbunyi kalau dia bersambung. Okay. Dia hanya berbunyi kalau dia di awal kalimat. Okay. Jadi kalau
alif wawiyah tu bertemu dengan huruf alif yang wasal ini, maka kita tak payah baca panjang. Maksudnya kata sini, normally read mad asli for 2 beats. Memang biasanya kita baca panjang. Tapi except if mad asli is followed by alif wasal ni, maka kita tak baca dia panjang. Okay, jadi contohnya macam itu, contohnya macam gini. Ni, sini huruf yang kat sini dia tak banyak. Sekejap sini, mana dia? Oh, ni ada banyak. Okay. Ini, tengok ni. Ala. Siapa yang panjang? Lam dia yang panjang. Betul? Lam dia yang panjang. Tapi lam ni, dia bertemu dengan alif yang wasal ni. Nampak ni alif wasal. Jadi, biasanya kita baca, biasa katakanlah, kita tengok ala ni panjang kan. Jadi, kita baca ala al-qawm. Actually automatic tu kalau kita jumpa alif wasal tu, automatic lidah kita tak susah nak sebut panjang. Susah nak sebut huruf ni panjang pasal kita nak kena sambungkan dia dengan the next huruf. Jadi kita nampak kat sini the nature of ilmu tajwid juga sebenarnya adalah mengikut dan apa kita panggil the natural of kita punya sebutan. Okay? Jadi kalau kat sini la dia ni kita dapat nak baca panjang. Kenapa kita tak dapat? Pasal kita nak masukkan dalam huruf alif wasal situ. Jadi kat sini kita tak baca alif dia, nak baca lam. Alal qawmil kafirin. Alal, kau cepat kan? Alal qawmi, kita tak cakap alal qawmi, tak ada, susah. Susah kita nak sebut macam itu. Melainkanlah kalau dia macam gini. Kita tengok ni. Ini ala, panjang. Tetapi selepas dia bukan huruf hamzah wasal, huruf biasa je. Kan biasa kan bukan hamzah wasal. Jadi kalau kat sini la dia kena baca panjang. Sebab tu kalau lihat perbezaan kat sini nampak tak? Dalam Al-Quran pun dia supaya nak berikan lebih penjelasan. Kalau la ni dia kasih alif kecil. Dekat sini tak ada. Tak ada kan? Nampak tak perbezaan kat situ? Jadi situ dia nak kasih kita indikator bahawa la yang kat sini kita tak payah baca panjang pasal dia ada alif wasal. Kalau la ni kena baca panjang. Okay. Jadi kalau kat sini kita baca ala qalbika biiznillah. Jadi lepas baris bawah, ini selalu saya banyak perasan dalam tadarus, kadang orang agak confused nak baca Allah ni tebal ke tipis. Clue dia senang, ingat tipis saja. Tipis kalau jumpa baris bawah mesti tipis. Allah dia tipis. Selain pada baris bawah, panjang pula tebal. Okay, jadi kat sini tipis Allah dia. Ala qalbika biiznillah. Nillah. Jadi Allah dia tipis. Tak boleh baca iznillah. Nillah tu tebal. Jadi lidah kita actually naturally kalau sebelum huruf Allah ni baris bawah, biasanya naturally dia akan lebih mudah untuk sebut tipis daripada tebal. Kalau nak cakap tebal tu dia macam kita nak kena force sikit lidah kita. Nillah. Tapi kalau nillah dia macam automatic mudah untuk baca tipis. Okay. Jadi kita nampak kat sini perbezaan yang kita nak fokus kat sini adalah huruf panjang alif wawiyah dia tak akan berfungsi kalau dia bertemu dengan alif yang ada short kecil ini. Okay, boleh? Right, kita tengok dekat atas dia. Okay, yang ni biasa. Tengok kat sini Jadi, awak boleh nampak bahagian A sini, kolom yang pertama dengan kolom yang kedua. Jadi, kolom yang pertama diberi contoh yang mana kita harus membaca panjang, yang seperti biasa. Okay, lam ni kita baca panjang. Yang lam ni kita baca panjang. Tapi kat kolom yang kedua, lam yang sama, rupa dia la sama, tapi oleh kerana la tu dia bertemu dengan alif yang wasal. Alif yang ada short tu. Maka pada ketika ini, la dia jadi tak panjang. La dia jadi tak panjang kerana bertemu dengan alif yang ada short ni. Alif wasal. Okay. Baik. Jadi itu cara kita Jadi kalau ada buku tu bagus. Jadi awak boleh catat ni kolom yang panjang, sini kolom yang pendek. Okay. Saya baca ya. Wala nasir. Okay, la panjang, short dia pun panjang kerana ada ya. Tengok ya tu tak ada baris. Maknanya kita baca short dia panjang. Wala nasir. Kat sini.
walan nasara. Tengok cepat aja lah dia. Walan terus masuk nun. Walan nasara. Okey. Jadi ilmu tajwid ni apa-apa yang kita belajar lesson 1 dengan lesson 2 mesti nak ingat. Dia akan bawa terus. Dia tak boleh lupa. Jadi kita baru belajar nun bersabdu, mim sabdu kena dengung 2 harakat. Walan nasara. Okey. Bila kita belajar tajwid, bila baca tu tak payah baca cepat-cepat, kerana kalau baca cepat-cepat saya tak dapat nak tangkap dia punya awaknya dengung tu cukup ke tidak. Jadi kita bukan nak bukan nak tengok speed, tapi kita nak tengok bacaannya tu biar betul. Okey. Baik, seterusnya line yang kedua. Wala makhmasatun fi sabilillah. Sekali lagi Okey, awak tengok ni. Tanwin dia ni, kalau tanwin dia cantik macam gini, maksudnya kita tak baca dengung. Okey. Awak akan jumpa di mana dia punya tanwin akan jadi rupa dia macam gini. Lepas tu satu lagi dia 2 waw. Sorry saya pakai mouse jadi dia tak lawa sikit. Okey. Jadi kalau 2 waw gini maknanya dengung. Okay, jadi kalau dia tunggang terbalik, waw satu ke atas, itu sebagai satu tanda. Ini semua signal. Maknanya ulama tajwid dah buatkan supaya mudah untuk kita baca Al-Quran walaupun tak pakai Quran color code, dia akan rupa dia macam gini. Okay, untuk urusan Usmani. Wala makhmasatun fi sabilillah. Tun. Jadi soalan dia terstop sekejap. Jadi yang nak fokus kat sini adalah la ni. Kita baca panjang. Wala makhmasatun fi sabilillah. Fi panjang, bi panjang, lillah baca dengan tipis. Pasal dia baris bawah. Manakala dekat sini pula la dia berbeza. La dia pendek. Walal mu'minina walijah. Walal, nak terus masuk dekat lam dia. Walal mu'minina walijah. Okay, li dia panjang, ni dia panjang. Okay, dah. Mu tak panjang pasal dia tengok. Dia wow tapi di hamzah ada baris mati. Kalau awak confuse kan lah. Jadi asalkan kalau ada berbaris, maknanya tak macam panjang. Okey. Boleh semua? Boleh faham? Okey. Nak cuba? Kita cuba. Boleh kita cuba? Kami minta volunteer kali ni boleh tak? Cakap Ustazah saya nak baca terus gitu. Okey, yang ni row yang ketiga. Sekarang ni. Row yang ketiga ni. Ni siapa nak baca? Ustazah saya baca. Okey, baik. Wa ma khalfaha wa mau'izah. Okey. Wa mahtalafal ladzina. Kau dia tebalkan sikit ni Siti. Wa mahtalafal. Sekali lagi Siti yang nombor 2. Wa mahtalafal ladzina. Okey, betul. Jadi kat sini lihat mim dia ni tak panjang kerana terus masuk dekat kha. Okey. Baik. Seterusnya baris yang ke ni, seterusnya yang ini Bima. Siapa nak baca? Okay, Ustazah saya baca. Okey. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bima nazzalna musaddiqan. Wa man nasru illa min. Betul?
Okay, jadi mungkin awak terconfuse kan pasal nak tak panjang tapi nak ada nun nak kena sabdu. Kan? Jadi memang betul cara bacaan itu. Wa man, jadi bila kita baca ma, terus kita baca nun dia kena baca nun yang bersabdu ni kan. Wa man nasru illa min. Memang macam gitu bacaannya. Sebenarnya mim dia tak panjang kan kerana kita nak start dengungkan nun dia saja. Okay, lagi sekali Ira. Wa man nasru illa min. Okay, betul. Okay, seterusnya. Seterusnya yang ini. Saya padamkan biar nampak clear sikit kot. Okay. Siapa baca? Seterusnya. Okay, saya Ustazah. Okay, sila. Ala qalbika biiznillah. Alal qawmil kafirin. Betul. Internet saya yang tak stable ni saya rasa. Oh, okay. Saya tak dengar suara awak langsung. Saya dengar ala je terus dah senyap. Okay, sekali lagi boleh? Ala qalbika Sini lagi. Alal qawmil kafirin. Okay, Alhamdulillah. Okay, betul. Okay, seterusnya. Saya baca Ustazah. Ya. Okay. Fi hadithi ghairi. Ni kita terangkan dia punya sin. Sin dia ni baca dengan jelas. Fi hadisin ghairi. Fi hadithin ghairi. Betul. Okay. Fil hayawatil dunya. Dengar tak Ustazah? Okay. Okay. Yang ini dia punya feel dia bagus betul. Tapi haya ni ada salah sikit. Kesilapan dia kerana apa? Awak baca wow dia. Wow dia. Okay. Sini memang ada orang confuse. Okay, saya nak explainkan kat sini. Okay. Dalam Al-Quran ada kalanya wow dia ada yang kita kena sebut. Ada kalanya wow dia tak payah sebut. Tapi macam mana kita nak tahu? Kita nak tahu senang dengan kita tengok baris. Baris tu maksudnya dia mesti ada baris atas macam gini. Mesti ada baris atas ni. Kalau hanya ada alif yang kecil tanpa ada baris, maksudnya dia punya ni nampak tak ada baris, dia cuma ada alif saja yang kecil. Maksudnya fungsi dia wow kat sini adalah seperti alif saja. Bukan untuk dibacakan. Tapi kalau dia certain circumstances yang mana ada wow dia kemudian taruhlah katakan dia kasih baris atas macam itu. Maka pada ketika itu wow dia kita kena bariskan dan dibaca dan kita baca dia. Okey. Kalau lah berbaris baru kita baca fil hayawatid dunya. Tapi sekarang ni dia tak berbaris. Jadi dia untuk panjang saja. Fil hayatid dunya. Okey, jadi itulah cara dia untuk awak nak tahu beza dia dengan tengok baris dia. Kalau tak ada baris atas dia jangan baca dia. Okey, sekali lagi. Terima kasih Ustazah. Ya, sekali lagi baca. Fil hayatil dunya. Okey, tak mau baca til. Ni kerana ti dia masuk dekat huruf Dal. Masuk dalam huruf dal kan? Dal. Dal yang ada Sabdu. Okey. Kalau lam ni yang tak ada sabdu kan, kita memang dengar lam dia. Betul saya kasih contoh. Alal. Jadi dengar lam. Alal qaumi. Tapi kalau kat sini oleh kerana selepas huruf lam tu ada sabdu, jadi lam dia tu kita tak dibunyikan lam dia. Okay. Fil hayatid dunya. Jadi dengar dal, tak dengar lam. Okay. Okey, sekali lagi. Saya suka. Fil hayatid dunya. Betul. Okey, boleh tak saya nak awak baca lagi sekali yang ni? Mana? Awak dapat extra mark. Ni sekali yang bawah ni pula. Ini. Okay. Okay. Ila
nafsi wa akhi. Okay, sekali lagi illa. Ni ada sabdu sikit jadi illa. Macam gitu. Illa nafsi wa akhi. Si dia jangan baca macam terstop. Baca panjang baris dua harakat. Illa nafsi wa akhi. Illa nafsi wa akhi. Betul. Betul, bagus. Okey, seterusnya. Fi butunihim ilan nar. Ilan. Susah sikit nak sebut ada dua sabdu kan. Betul. Okey. Tak apa. Saya cuba lagi, Ustazah. Okey, jap. Okey. Sebelum tu saya kasih awak clue supaya awak lebih fokus. Fi. Macam mesej. Fi baca panjang, insya-Allah hujan. Fi baca panjang, tu baca panjang. Yang ni tu baca panjang, fi baca panjang. Illa kita masukkan kat nun, lepas tu nun dia kena baca panjang sikit. Okey, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fi butunihim innar. Illan nar. Macam itu. Fi butunihim illan nar. Betul. Illan nar. Jadi pasal kita baru belajar kan nun sabdu mesti kena kasih dengung sikit lebih. Okay. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Sama-sama kasih. Okey, seterusnya. Seorang lagi. Yang terakhir. Saya Ustazah. Ya. Iza hiya su'banun. Okey. Fa ni nak kena baca panjang ke tak, Rohaida? Panjang. Panjang. Kenapa panjang? Pasal ada alif. Kan? Ada alif. Awak nak baca alif kan? Ya. Sebenarnya tak panjang. Pasal apa alif dia ni? Pasal dah ada orang. Dah ada orang. Siapa orang dia? I ni. Jadi nampak macam panjang tapi sebenarnya ada orang. Kalau ada orang kat bawah dia, maksudnya alif tu ada baris. Kalau alif tu ada baris, tak payah baca panjang. Jadi faiza za ni baca panjang. Pasal alif ni tak ada, tak berbaris apa-apa. Okey. Okey, sekali lagi. Faiza hiya su'banun. Betul. Okey. Seterusnya. Dalla izah tadaitum. Dalla izah tak ada. Jadi kita lihat kat sini, iza yang pertama ni baca panjang. Yang kat sini, iza yang kedua, dia tak panjang pasal nak terus masuk dekat ha dia. Dalla izah tadaitum. Kan? Dalla izah tadaitum. Okey, alhamdulillah. Faiza hiya su'ban. Sama-sama. Jadi inilah dia tiga hukum yang kita pelajari pada hari ini. Recap balik sekali lagi. Iaitu yang pertama, nun yang bersabdu. Kita bacakan, dia punya dengung dia inna. Kita dengungkan dua harakat kerana apa? Kerana kebanyakan makna inna tu maksudnya sesungguhnya. Okay, kebanyakannya. Biasa kalau nun tu sesungguhnya atau kunna sesungguhnya, inna sesungguhnya kami. Jadi kebanyakannya oleh kerana itu kita kena beri emphasis kepada nun yang bersabdu. Okay. Amma. Okay, amma pula dia tak macam inna. Jadi inna tu kebiasaannya maknanya sesungguhnya. Okay. Jadi ni adik-beradik ni mim dengan nun sabdu memang dia perlu diberi emphasis di dalam Al-Quran melebihi huruf-huruf sabdu yang lain. Okay, ni kita harus catat tu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari pada hari ini adalah huruf kita panggil alif, waw, ya yang biasanya kita panjang, kita baca panjang dua harakat. Tetapi apabila selepasnya ada alif yang ada shad kecil yang maknanya alif wasal, maksudnya alif yang hilang fungsinya apabila dia bersambung, okay, maka
pada ketika itu huruf yang alif waw ya atau huruf yang kita baca panjang biasanya 2 harakat, maka kita pada ketika itu kita tak baca panjang lagi. Hilang fungsi panjang dia kerana berjumpa dengan alif wasal. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa persoalan? Semoga kita dapat dapat ilmu yang baru ya. Tiap-tiap hari kita belajar tajwid. Saya pun sebenarnya nak saya ulang kaji. Saya pun suka nak ulang kaji lagi sekali. Kalau tak ngajar, tak buka buku tajwid ni kan. Jadi kalau terus terang untuk yang page ni adalah satu benda yang macam saya macam take for granted lah dulu. Baru satu okey tabi'i bertemu dengan alif wasal ni maka hilang dia punya panjang dia. Okey. Jadi kalau awak lihat perjalanan kelas tajwid, saya tak nak fokuskan lebih kepada nama-nama hukum dia. Macam tadi saya sebutkan mad asli, lepas tu nun sabdu, mim sabdu, saya tak sebutkan awak bahawa nama dia wajibul gunnah. Kerana bagi saya nama tu baguslah untuk awak nak tahu, tapi lebih penting lagi adalah kita tahu baca dengan betul Al-Quran. Jadi kalau awak nak catat sebagai satu catatan, tapi tak perlu untuk nak hafal nama dia tu siapa untuk kita nak baca betul. Anak-anak saya pun saya ajar macam gini, dia tak tahu pun ini nama dia siapa, tapi dia tahu ni baca kena panjang. Ni baca kena dengung. Saya rasa itu lebih penting untuk kita baca dengan betul ayat Al-Quran ni. Tak payah, maknanya kepentingan untuk tahu namanya is later part lah. Kerana ada sebahagian orang, dia macam nak kena ingat nama-nama ni apa saja, jadi dia jadi takut. Takut nak baca pasal banyak ni saya belum belajar mat apa ada mat aja macam-macam mat. Mat moto, mat apa macam gitu kan. Jadi itu tak perlu. Yang perlu bacaannya dengan betul. Okay, so macam mana para peserta sekarang, okey tak cara perjalanan tajwid kelas macam gini ataupun awak nak saya maklumkan awak nama dia apa dan sebagainya, ke ada apa-apa saranan yang boleh saya perbaiki untuk tajwid esok hari, insya-Allah. Ada percadangan? Okey tak perjalanan ni macam gini? Okey Ustazah, macam gini better. Boleh Kita orang pun idgham punya nama pun tak ingat. kan. Yang penting insya-Allah itulah yang saya punya fokus tu, kerana kalau kita lihat jadi bila sekarang ni contohnya bila awak dah belajar ni, awak boleh pergi refer dekat Quran yang selalu awak baca. Okey, selalu awak baca dan awak lihat ada tak tanda-tanda dalam Al-Quran yang pasal Quran ada banyak versi kan. Jadi versi yang saya pakai dalam kitab tilawati ni adalah versi Rasam Osmani. Jadi antara contohnya yang awak boleh lihat adalah yang awak boleh perhatikan, pertama dia punya tanwin dia macam ini yang saya cakap ni, tu nampak ni. Ini yang kena dengung. Nanti awak tengok. Ada tak awak punya dalam Quran tanda dia macam gini yang ada dua-dua waw. Lepas tu ada pula yang tanda macam gini. Ada yang Quran tandanya semua macam gini je. Gini je. Dia tak ada yang macam gini pun. Maknanya dia versi lama sikit lah, ataupun dia versi bukan Osmani. Bukan maksud Quran tu salah, tidak ada. Bukan. Dia cara tulisannya tu je berbeza sikit. Jadi kalau siapa dah selesa dengan cara tulisan ni adalah tulisan Osmani. Dalam Quran coding pun kebanyakannya pakai Rasam Osmani. Jadi kalau macam gini kita dah tahu. Kalau gini maknanya tak payah dengung. Kalau yang gini kena dengung. Macam itu. Kan? Dan awak tengok dia punya sekejap. Itu satu kan? Yang saya cakap ni satu point. Awak tengok dia punya tanwin dia. Check dalam Quran awak to make sure Quran awak tu versi dia sama dengan versi yang saya pakai buku tilawati ni. Dan satu lagi kalau awak tengok tanda baris atas dia ni. Tengok ni. Ada tak beza? Beza tak antara ni dua? Yang ini betul-betul parallel. Dia punya baris dua di atas ataupun fathatain dia betul-betul parallel. Yang kat sini, yang kedua ni macam dia sengit sikit. Dia macam tak parallel sangat tak? Yang ini betul-betul straight. Aduh, saya nak tulis pun susah. Kalau yang tanda ni, yang pertama ni, dia betul-betul parallel, maksudnya kita baca dengan jelas, tak payah dengung. Maknanya huruf yang selepasnya kalau kita sambung, kita tak payah dengung. Kalau dua parallel dia tu sengit gini, maknanya kena dengung. Jadi kalau awak perhatikan
Kalau dalam Al-Quran awak ada apa tu? Dia punya baris-baris dia ada macam-macam ni, maknanya dia tu Razam Osmani. Okey? Itu salah satu tanda indikator yang awak boleh lihat dalam Al-Quran. Ada apa-apa persoalan? Ada persoalan? Tak ada? Jadi nanti esok insya-Allah kita akan belajar tentang the 5 apa kita panggil echoing. Echoing apa nak sebut ni kadang-kadang. Qalqalah, nama dia qalqalah lah tapi dia adalah echo letters. Yang macam kita kat dalam gua ke kalau kita cakap tempat kita dia apa melantun balik dia punya suara dia pada kita. Okey, ada echoing. Okey. Ni 3, ni 5 huruf insya-Allah. Kita kasih gazette untuk esok lah, jadi semangat sikit untuk nak datangnya, untuk nak masuk esok. Jadi kita akan masuk echoing esok. Kemudian ni huruf yang cantik saya cakap tu betul dia paralel. Maksudnya dia tu baca dengan jelas, tak berdengung. Ini untuk esok kita akan belajar. Dan yang baca dengung. Tu nampak kan beza ni? Nampak ni. Saya tunjukkan lagi sekali. Ni. Baris ni. Dan nun dia pun ada baris mati dengan kat sini punya nampak. Okay. Tadi nun ada sukun, ada baris mati, tapi sekarang nun ni tak ada baris mati. Kemudian tengok dia punya ni tak paralel. Tanwin dia semua tak paralel. Dan ni ada dua waw. Macam waw lah, macam waw kecil, tapi sebenarnya dia baris 2 di depan atau tanwin. Manakala yang tadi nun dia tu ada baris mati. Tanwin dia tengok waw yang terbalik-terbalik, yang ni paralel. Jadi ini semua adalah tanda-tanda dalam Al-Quran untuk baca dengan jelas, dengan yang satu lagi dibaca dengan dengung. Okay, insya-Allah kita akan pelajarinya esok hari, insya-Allah taala hari Selasa. Okay. Sekian saja, kalau tak ada apa-apa soalan. Ya. Jadi insya-Allah tiap-tiap hari kita akan cuba cover 3 muka surat dan kita latih bersama insya-Allah. 3 pun sikit-sikit, lama-lama saya dah kira ada dalam berapa hari Ada sampai hari yang terakhir. Hari yang terakhir Ramadan kita, yang malam tu kita nak baca takbir. Jadi kita ada 11, 12, 13. Kita ada 13 hari. 13 hari kita akan mempelajari tajwid, 1 hari 3 muka surat. Jadi hampir lebih kurang nak dekat 39. Jadi saya ambil 40 page lah. InsyaAllah 40 page, insyaAllah banyak hukum yang kita dapat pelajari bersama. Sekian saja untuk kali ini, insyaAllah. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam Ustazah, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Ustazah, terima kasih banyak. Terima kasih Ustazah. Salam Ustazah. Terima kasih. Saya minta diri dulu ya. 1 jam ni ajar.